Toyota kerap dikecam peminat kereta elektrik kerana lambat menghasilkan EV. Sampai sekarang pun Toyota hanya ada satu je produk EV, iaitu sebuah SUV yang bergelar BZ4X yang maaflah kalau saya cakap kasar, tak berapa laku. Hakikatnya Toyota dah mula beri diskaun 50% untuk bayaran sewa bulanan dan diskaun 10% untuk harga jualan BZ4X di Jepun. Setelah beberapa tahun memberitahu dunia yang Toyota akan terus fokus kepada hidrogen dan hybrid dan hanya merancang untuk menghasilkan 3.5 juta kereta elektrik setahun menjelang 2030, kini mereka telah mula berubah fikiran. Ada di kalangan pemerhati industri auto, termasuk saya, yang berpendapat 3.5 juta adalah terlalu rendah kerana ini hanya 35% daripada jumlah penghasilan mereka sekarang, iaitu 10 juta setahun. Dan jika Toyota mahu terus bertahan, mereka perlu meningkatkan angka ini dengan lebih drastik lagi. Nampaknya Toyota dah mula berubah pendapat setelah melihat bagaimana Tesla mula menjadi antara jenama paling popular di Eropah dan China, antara dua pasaran kereta terbesar di dunia. Menurut laporan eksklusif Reuters, Toyota telah menubuhkan satu jawatan kuasa untuk merombak semula rancangan EV mereka. Dan kumpulan ini perlu melaporkan cadangan mereka pada awal tahun depan. Menurut Reuters, antara cadangan yang sedang dibincangkan termasuk penambahbaikan kepada siri platform TNGA untuk membolehkannya digunakan untuk produk EV. Pilihan yang lebih drastik ialah menghasilkan satu siri platform khusus untuk EV bagi membolehkan Toyota menghasilkan produk yang lebih kompetitif dari segala aspek, termasuk prestasi, praktikaliti, reka bentuk dan yang paling penting sekali, kos. Pilihan kedua adalah lebih pahit kerana Toyota dipercayai masih belum dapat menampung semula pelaburan besar untuk platform TNGA yang agak baru diperkenalkan. Lazimnya satu platform kereta perlu berada di pasaran selama 2 atau 3 kitaran model, iaitu 10 hingga 15 tahun sebelum kos dapat ditampung semula. Tetapi Toyota mungkin tidak mempunyai pilihan dan terpaksa menghasilkan platform baru. Sebenarnya semua syarikat kereta tradisional tidak mempunyai pilihan kerana cara mereka membina kereta telah optimum untuk teknologi enjin pembakaran, dan sebarang anjakan ke EV menggunakan cara yang sama telah terbukti tidak kompetitif. Sebab itu kita selalu dengar Carlos Tavares, iaitu CEO dari Stellantis, mengatakan mereka tidak boleh menghasilkan kereta elektrik yang mampu milik dan masih lagi membuat keuntungan. Cuma masalahnya pada masa yang sama, Tesla terus mengumumkan tahap keuntungan kasar 30%. Ini satu tahap yang tak pernah dicapai dalam industri otomotif tradisional, yang beruntung sangatlah kalau dapat merasa untung kasar 20%. Jika Toyota mengambil keputusan untuk menghasilkan platform baru, mereka akan memerlukan lebih masa untuk mula menghasilkan kenderaan EV sepenuhnya. Jadi lambat sikitlah anjakan ke EV. Tetapi berkemungkinan EV tersebut akan lebih kompetitif dan lebih menguntungkan. Jika Toyota terus menggunakan platform TNGA yang dimodifikasi, mereka boleh meneruskan perancangan awal, iaitu menghasilkan 16 model elektrik menjelang 2030. Tetapi berkemungkinan terpaksa menawarkan produk yang suboptimal bila dibandingkan dengan jentera yang dihasilkan khusus sebagai EV. Konundrum atau teka-teki ini perlu diselesaikan segera. Tetapi lebih penting lagi, Toyota mungkin tidak mempunyai peluang kedua jika tidak menjawabnya dengan tepat kali pertama. Antara isu penting lain yang perlu penyelesaian ialah kos penghasilan, dan Tesla dipercayai telah berjaya meningkatkan keuntungan dengan penggunaan teknologi baru seperti Gigapress yang telah mengurangkan saiz kilang sebanyak 80%, mengurangkan bilangan robot 50 hingga 70% dan mengurangkan bilangan komponen struktur badan juga sekitar 50%. Ini semua angka-angka perubahan yang sangat-sangat besar. Selain itu, Tesla juga telah menggunakan teknologi baru dalam pengurusan haba, dan ini adalah satu yang Toyota juga perlu mencari penyelesaian kerana sistem pengurusan haba bateri dan kabin boleh menyebabkan kereta menggunakan terlalu banyak tenaga elektrik. Kalau sistem ini dapat dioptimumkan, ia boleh mengurangkan kadar penggunaan tenaga dalam kereta elektrik, dan ini bermakna bateri yang lebih kecil dan ekonomikal boleh digunakan. Ini boleh mengurangkan harga dan meningkatkan penerimaan sebarang model EV kerana kos masih lagi antara isu utama kenapa EV tidak begitu popular. Yang sedihnya, Toyota ni dia orang pernah bersekutu dengan Tesla pada tahun 2010.
dan juga telah membangunkan kereta RAV4 elektrik bersama dengan Tesla, tetapi telah berpisah apabila Toyota dikatakan tidak bersetuju dengan arah tujuan Tesla dan percaya tidak ada apa-apa yang boleh mereka pelajari dari syarikat baru tersebut. Toyota ni adalah syarikat kereta terbesar di dunia, selalu bertukar kedudukan dengan Volkswagen, tapi jumlah penghasilan mereka hampir sama, iaitu sekitar 10 juta kenderaan setahun. Di mana Volkswagen telah bertindak awal menghala ke elektrik, Toyota telah mengambil keputusan untuk fokus kepada hybrid dan hidrogen. Nak kata Volkswagen tu sangat-sangat berjaya, tidak, tapi mereka dah mempunyai lebih banyak produk kereta elektrik dalam kumpulan Volkswagen. Ada juga masalah-masalah lain lah, termasuk masalah software dan sebagainya, tapi setidak-tidaknya dia dah ambil langkah dan tahu kat mana masalahnya. Yang peliknya mengenai strategi Toyota ni ialah semua orang dalam industri otomotif tahu bahawa hybrid adalah sekadar jambatan ke EV ataupun kereta elektrik. Jadi strategi untuk terus kekal pada hybrid ialah satu keputusan untuk terus kekal di atas jambatan dan tidak melintas ke seberang. Pelik kan? Manakala teknologi hidrogen pula ialah satu usaha yang jauh lebih sukar kerana ia sudah tidak mendapat sokongan industri lagi. Terlalu banyak permasalahan hidrogen sebenarnya. Ini daripada saiz tapak karbon kerana banyak hidrogen sekarang dihasilkan daripada gas asli. Hinggalah kesukaran menyimpan hidrogen. Kita belum dapat mencipta satu tangki yang boleh simpan hidrogen tanpa ianya bocor perlahan-lahan. Dan sekarang ni pula minat pelabur dah berganjak ke bateri. Tak mungkin Toyota, gagah mana pun syarikat tersebut dapat menanggung kesemua usaha untuk menyelesaikan masalah hidrogen. Ringkasnya, strategi dua serampang Toyota sebelum ini ialah untuk duduk di atas jambatan lebih lama dan fokus pada jalan mati dan cuba membina jalan baru. Itu tak tahulah, nampak macam pilihan yang paling susah sekali yang mereka pilih. Tapi kira nasib baiklah mereka dah mula berubah nada kerana banyak penganalisis industri berpendapat kita sudah masuk tahun-tahun akhir untuk menjana perancangan anjakan ke EV jika syarikat auto tradisional mahu selamat dalam alam baru ini. Kami ucapkan selamat kepada Toyota dan berharap sangat mereka akan dapat mencari penyelesaian terbaik sebelum terlambat. Okey, sampai situ je video kita kali ini. Saya nak minta tolong macam biasa, tolong tekan butang like, butang subscribe dan komen. Kalau setuju ke tak setuju, komen kat bawah. Saya nak dengar pendapat korang mengenai isu ni. Pemandu Malaysia, pemandu yang berhemah, kita jumpa lagi insya-Allah.